warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Okey, so hari ini kita sambung lagi dengan graf gerakan part 2. Okey, kita tengok dia punya objektif pembelajaran. Okey, so boleh tengok kat sini objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Dan yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah melibatkan graf jarak masa. Okey. So untuk yang contoh, okey, contoh kat sini. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Okey. Dia macam ni. Ini untuk pemahaman macam mana kita nak baca graf tu. Kita nak tafsir graf. Okey, OA. Okey, boleh tengok kat sini. OA. Ini adalah kecerunan dalam keadaan positif. Sebab dia adalah menaik. Maksudnya kita punya graf tu menaik, bukannya menurun. Menurun macam ni. Okey, ini adalah menaik. So, dia dalam keadaan kecerunan positif. Okey, so untuk kecerunan positif ni, okey, so dia adalah melibatkan kelajuan. Okey, so untuk yang ini, dia melibatkan kelajuan dan lajunya adalah seragam. Maksudnya kereta tu, macam contohlah, kita ada kereta. Okey, daripada satu tempat ni, okey, kosong ni, okey, kita daripada tak bergerak, and then dia pergi dalam tempoh masa, okey, sebagai contohlah, saya ubah dulu nombor kat sini lah, saya bagi nombor okey, contoh ini adalah minit yang kedua, saya potong minit yang kedua, minit yang keempat, minit yang keenam, okey, ini adalah mungkin 5 km, 5 meter, ini adalah 10 meter. Okay, ni sepatutnya nombor lah. Tapi untuk yang ni dia secara rawak saja. So sebab tu dia bagi nombor yang lain. Okay, so untuk yang ini OA ni tadi, kelajuan dia mestilah dalam keadaan seragam. Bermaksud daripada dalam tempoh 2 saat. Dalam tempoh 2 saat, kereta tersebut boleh bergerak sebanyak ataupun sepanjang 5 meter. Okay, so maksudnya dia kelajuan kat sini dia adalah seragam. Dia sama je, kenaikan dia sama je. Okey. So untuk AB pula, AB ni okey, garisan ni adalah garisan yang mengufuk. Okey, AB ni pula dia adalah kecerunan dia kosong. Kenapa kita kata kecerunan dia kosong? Sebab dia tak ada cerun. Okey, sebab tu kita panggil sebagai kecerunan kosong. Okey, yang ini adalah sama ada kenderaan tersebut ataupun apa-apa sahaja dia dalam keadaan berhenti, dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan tidak bergerak. Okey, so seterusnya kita pergi kepada BC. Okey, BC ni pun sama juga macam OA tadi. Dia sama saja. Dia adalah kecerunan yang positif. Ini adalah kecerunan positif. So, dalam masa yang sama, dia tetap mengekalkan kelajuan yang seragam. Okey, boleh tengok balik. Kita tengok pula seterusnya yang untuk OC ni. So, O pergi ke C. Okey, ini bermaksud dia dah berkisar tentang keseluruhan perjalanan. Kalau O pergi ke C bermaksud dalam tempoh 6 saat, kereta bergerak selama ataupun sebanyak 10 meter. Kita tengok graf, kita hanya baca graf saja. Okey, so untuk yang OC pula, dia adalah bercerita mengenai keseluruhan perjalanan. Okey, so kita terus kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah OP. Okey, boleh tengok kat sini, OP. Okey, OP ni pun sama macam tadi. Okey, OP ni dia adalah kecerunan positif sebab dia menaik. Okey, kecerunan positif dia adalah laju yang seragam. Okey, so untuk seterusnya PQ sama macam tadi. Kalau PQ dia dalam keadaan melintang ataupun mengufuk ni, so dia adalah kecerunan kosong sama macam yang sebelum ni, yang contoh yang pertama. So ini adalah kecerunan kosong dan dalam masa yang sama dia adalah dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak atau pegun.
Okey, so kita pergi kepada QR. Okey, ini special sikit. Okey, untuk QR ni, okey, kalau contohlah tadi kan, okey, kalau kita tengok yang tadi tu, dia terus sahaja, dia tak ada masalah. Ini adalah sebagai contoh, saya daripada rumah nak pergi ke sekolah. Okey, contoh. Okey, bermaksud pagi-pagi saya pergi daripada rumah, saya pergi ke sekolah dan dalam satu tempoh masa kita berada kat sekolah and then kita menuju patah balik menuju ke rumah. Okey, maksudnya bila graf dah jadi kecerunan menurun ni, maksudnya kecerunan negatif ni, ini adalah kecerunan negatif. Okey, QR ni adalah dalam keadaan kecerunan negatif. So, bila dia kecerunan negatif, dia adalah kita punya gerakan tu adalah dalam keadaan patah balik. Maksudnya tadi, boleh kita tengok balik, daripada rumah, and then kita pergi sekolah, kita stay kejap, and then maybe daripada pagi sampai ke petang, okay, and then kita patah balik pergi ke rumah. Okay, so ini adalah keadaan patah balik. Maksudnya, bila lawan ni, bila berlawan arah, bila kecerunan ataupun kecerunan positif dengan negatif ni, dia menyebabkan dia jadi berlawanan arah. Okey, so seterusnya OR. Okey, so ini adalah untuk keseluruhan perjalanan lah. O pergi ke R. So maksudnya pergi sebagai contoh, ini adalah jaraknya adalah, ini mungkin saya tulis daripada rumah saya pergi ke sekolah mungkin dalam 15 km. 15 meter pakai yang ni. So 150 meter lah. Contoh. Okey, so 150 meter ni, sekejap Okey, untuk 150 meter ni, yang pertama ni, okey, boleh tengok kat sini, 150 meter ni, okey, daripada rumah saya pergi ke sekolah dalam keadaan 150. Dan bila kita berada kat sekolah, kita tak bergerak, maksudnya kita dalam keadaan berhentilah kat situ. And then kita patah balik, so patah balik dia akan jadi 150 juga. So maksudnya total dia adalah 150 tambah 150. So total bagi perjalanan, jarak perjalanan adalah 300. Okay. So untuk yang ni total perjalanan, jumlah perjalanan dia adalah 300. Mungkin dalam tempoh T saat. Ini pulanglah kepada soalan. Okay. So untuk yang seterusnya, okay, ini adalah penyelesaian masalah soalan SPM ulangan tahun 2020. Okay, ni kita akan buat penyelesaian masalah terus. Okey, untuk yang ini kita akan buat dalam keadaan yang agak cepat. Okey, J mengambil masa 45 minit. Okey, J ambil masa 45 minit untuk perjalanan pulang ke Bandar Aman. Lengkapkan graf. Okey, kita boleh tengok balik dekat situ. Dia cakap perjalanan pulang. Okey, maksudnya daripada Bandar Aman ni, kita tengok kat sini, Bandar Aman, dia pergi Bandar Bestari, dia rehat kejap. And then dia pergi Bandar Ceria. So daripada Bandar Ceria ni, macam mana kita nak patah balik ataupun kita balik pulang ke Bandar Aman balik. Okay, boleh tengok ini adalah Bandar Aman ni. Maksudnya Bandar Aman ni, sepanjang yang bawah ni adalah Bandar Aman lah. So kita kena patah balik. Okay, macam mana kita nak patah balik? Okay, dia kata dalam tempoh 45 minit. Okay, kita tengok. 90, maksudnya sampai sini 90 pergi ke 120. Jumlah kat sini adalah baru 30 minit. Kat sini totalnya adalah 30. So, kita ada 15 lagi kekurangan. Betul tak? Yang dekat sini. Okey. So, maksudnya kalau saya pergi daripada 120 ni, yang belakang ni, 120 pergi ke 150 ni, so total dia adalah 30 kan? So, kalau kita bahagi 2 untuk 2 kotak ni, dia akan jadi 15. Betul tak? So, 30 tambah 15, maksudnya 45. So, 45 tu akan berada dekat sini. Okey, macam mana kita nak lukis? Just ambil saja pembaris, terus sahaja sambung pergi ke bawah ni. So, dah siaplah untuk soalan yang A. Sebab dia kata lengkapkan graf. So, graf kita dah siap. Okey, seterusnya. Tempoh masa J berhenti di Bandar Bestari. Okey, berhenti. This one is keywordnya adalah perkataan berhenti. Okey. Okey, kat mana berhenti dia? Okey, berhenti tu yang dekat kita punya garisan yang mengufuk tadi. Okey, berhenti yang ni. Okey, dia tanya masa.
So masa, berapa masa? So baca graf dekat masa lah. So kita tengok yang dekat sini. Okey, so 60 tolak 30. Okey, yang ni kita kena buat 60 tolak dengan 30. So jawapannya adalah 30. Nak tulis apa? Kamu nak tulis dia punya unit boleh, tak tulis pun tak ada masalah. Okey, so soalan ini adalah soalan B1. So sekarang adalah soalan B2. Okey, soalan B2. Laju. Okey, laju 30 minit yang pertama. Okey, mana kita nak tengok 30 minit yang pertama? Dia ada kawasan dia saja. Okey, kalau kamu tengok kat sini, 30 minit yang pertama yang ni. 0 sampai 30. Yang ni je. Yang ni. Okey. Yang warna purple. Warna purple adalah untuk soalan B2. Okey, macam mana kita nak tahu laju dalam 30 minit yang pertama dalam 30 minit pertama. Okey. Kita dah tahu, kita pernah belajar sebelum ni ataupun kamu ada belajar dalam sains. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, so maksudnya laju kita kena tahu jarak dia. Okey, berapa jarak daripada sini? Kita tengok just fokus kepada yang warna purple je. Okey, jarak dia. Jarak dia 20 lah. Okey, so kita letak 20 kat situ. Bahagi dengan masa. Okey, tapi yang masa ni kena tengok dulu. Okey, adakah unit-unit yang betul? Okey, kita tengok balik soalan. Soalan nak km jam. Negatif 1. J jam. Okey, dalam jam. Tapi kita punya graf dalam minit. So maksudnya ini adalah 30 minit. 30 minit ni kita kena tukar dulu kepada jam. Okey, caranya 30 kita kena bahagi dengan 60. Yang bawah saja So kita akan tekan kalkulator kat situ. And then nanti kita akan dapat jawapannya adalah 40 km per jam. Okey, next kita pergi kepada B3. Okey, B3 pula purata laju. Purata laju keseluruhan perjalanan. Purata laju keseluruhan perjalanan. Bermaksud kita kena tengok secara overall semua sekali. Keseluruhan perjalanan. Kita tahu formula laju adalah jarak bahagi dengan masa. So bila purata dia sama juga, kita tulis je laju, purata laju terus. Okey, berapa jumlah jarak daripada Bandar Aman? Okey, yang ni Bandar Aman pergi ke Bandar Bestari 20. Okey, pergi ke Bandar Ceria maksudnya 50. Okey, pergi sahaja maksudnya daripada sini Bandar Aman pergi ke Bandar Ceria sahaja totalnya adalah 50. Dan patah balik 50 lagi. So dia akan jadi 50 tambah 50. Okey, so bawah ni masa. Masa pun sama macam tadi, disebabkan dia nak kilometer per jam, bermaksud apa yang kita kena buat ialah masa ni, masa yang sini, kita kena dalam minit kan? So kita kena tukar kepada jam. So kita tengok berapa total masa tadi? 130 tadi, 120 tambah dengan 15 tadi. So kita akan dapat 135. So maksudnya 135 yang dekat sini. Yang dekat sini. Sini 120 tadi kan. Ni 120. Yang 120 ni tambah 15. Yang dekat warna merah ni dia adalah totalnya adalah 135. So 135 kita kena bahagi juga dengan 60 atas sebab soalan minta dalam jam tapi yang gambar graf dia bagi minit. So akhir sekali jawapannya ialah 44.44 ataupun dalam pecahan kita boleh kata dia adalah 44/4/9. Okey, ini adalah km jam. Ini pun sama, ini adalah km jam -1. Okey, so untuk hari ini saja. Okey, sekian, terima kasih.